A very good morning to Doctor. My name is Alicia Dottroff Johnson and my metric number is 267923. Today, my group and myself will be presenting our assignment 1 topic Theories of Economic Growth and Development. First of all, I would like to start off with introduction. Economic development is a process by which countries with low living standards became nations with high living standards. Economic development can also be said as an overall health, well-being, and academic level. Whereas economic growth means an increase in real national income or national output. There are 5 theories related to this. The first is the classical theory of economic stagnation, Rostow's stage of growth, the Harrod-Damar growth model, the Levy's theory of development, and lastly, the Solow neoclassic growth model. Teori pertumbuhan klasik atau The Classical Theory of Economic Stage ini menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi sesebuah negara akan menurun dengan pertambahan penduduk dan sumber daya yang terhad. Pendapat ini adalah implikasi daripada kepercayaan ahli ekonomi teori pertumbuhan klasik yang berpendapat bahawa kenaikan sementara dalam KDNK sebenar setiap orang pasti akan menyebabkan ledakan penduduk yang akan membataskan sumber daya negara, akibatnya menurunkan JDP. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi negara akan mulai perlahan. Berdasarkan carta yang telah diberikan ini, Paksi Y mewakili jumlah pengeluaran, manakala Paksi X mewakili tenaga kerja. Kalau OW menggariskan jumlah garis sara hidup, gaji sara hidup, sekiranya tahap populasi aktif dan tahap outputnya OP, upah per kapita diwakili oleh NR. Akibatnya, lebihan atau keuntungan adalah NG. Kerana lebihan, proses pembentukan modal mula berlaku. Akibatnya, permintaan tenaga kerja akan meningkat menyebabkan kenaikan jumlah upah. Ketika keluk bergerak ke GH, sekiranya jumlah populasi tetap pada aktif dan upah melebihi upah sara hidup iaitu NG melebihi NR, maka jumlah populasi dan jumlah tenaga kerja akan meningkat ketika keluk bergerak menuju ke OM. Kerana pertambahan penduduk, lebihan dapat dihasilkan. Dengan cara yang sedemikian, prosesnya akan berlanjutan sehingga ekonomi mencapai titik E, seperti yang digambarkan oleh anak panah. Titik E mewakili situasi pegun di mana gaji dan jumlah outputnya menyamakan dan tidak ada lagi lebihan yang dapat dihasilkan. Namun, menurut ahli ekonomi klasik, dengan kemajuan teknologi fungsi produksi dan beralih ke atas seperti yang digambarkan oleh keluk TP2, juga menurut teori pertumbuhan klasik, kemerosotan ekonomi dapat ditunda walaupun akhirnya tidak dapat dielakkan. Terdapat dua batasan model pertumbuhan klasik. Yang pertama, ketidaktahuan berkaitan dengan teknologi. Manakala yang kedua dan yang terakhir adalah gaji yang tidak sama ataupun jumlah gaji yang tidak tempat dalam penentuan gaji. Tahap linear pertumbuhan ekonomi Rostow. Rostow telah membahagikan tahap linear pertumbuhan ekonomi kepada 5. Tahap pertama adalah masyarakat tradisional di mana sesebuah negara mempunyai fungsi pengeluaran yang terhad. Tahap ini sebagai subsisten menumpukan perhatian kepada pertanian atau pemburuan, produktiviti kecil, buruh dan populasi yang tidak mempunyai perspektif saintifik. Masyarakat tidak mendorong untuk menjual hasil mereka di dalam atau di luar negeri kerana tidak banyak yang tersisa. Seterusnya, pada tahap kedua iaitu tahap prasyarat untuk berlapas, masyarakat mula mengembangkan pembuatan dan pertanian untuk menghasilkan lebih banyak output. Perubahan radikal diperlukan untuk menjadikan perindustrian sebagai revolusi teknologi dalam pertanian. Proses ini meningkatkan populasi dan ini menyebabkan populasi bandar tidak stabil
Menurut Rostow, salah satu syarat untuk mengelakkan tindakan pemodenan menjadi terkekang ialah produktiviti dalam pertanian perlu meningkat. Ketiga, tahap lepas landas, dan ini adalah tempoh pertumbuhan intensif yang pendek. Apabila proses perindustrian bermula, pekerja dan institusi mula berkembang. Institusi baharu dan memerlukan kewangan luaran. Sementara itu, jumlah pekerja di sektor pertanian semakin merosot dan sektor ini menjadi kurang penting daripada sebelumnya kerana mereka berpindah ke sektor industri. Pada masa yang sama, simpanan dan pelaburan meningkat sehingga 10% daripada KDNK. Seterusnya, pada tahap keempat, tahap ini memerlukan jangka masa yang panjang menuju kematangan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan industri, faktor input semakin maju untuk menggunakan inovasi yang lebih baik untuk memastikan pendapatan per kapita meningkat dan rasa baru berkesan. Ini memberi kesan kepada struktur dan tenaga kerja yang berkualiti dengan meningkatkan keberkesanan dalam pasaran kerja. Tenaga kerja baru meningkat di bandar berbanding dengan margin kehidupan bandar yang lebih rendah di mana ia mengenali kegiatan politik untuk memastikan pemerintahan memberi jaminan keselamatan sosial dan ekonomi. Pada tahap terakhir, usia tahap penggunaan jisim yang tinggi, keluaran tahap ini meningkat apabila perbelanjaan pengguna meningkat. Masyarakat tidak lagi bergantung kepada pertanian tetapi lebih kepada sektor perkhidmatan. Ledakan pembangunan industri moden dapat dilihat dengan migrasi ke pinggir bandar, perkembangan masa, kenderaan dan instrumen rumah tangga. Ini untuk memindahkan penduduk dan memasangkan bukan hanya di sektor terkemuka baharu seperti perumahan, kenderaan, petroleum, peralatan rumah tangga tetapi juga komitmen besar untuk mewujudkan modal dan pusat perdagangan sosial yang baharu. Sekian sahaja daripada Now, I will explain the Harrod-Domar growth model. The Harrod-Domar growth model is a Keynesian model of economic growth. It is used in development economics to explain an economic's growth rate in terms of level of saving and of capital. It suggests that there is no natural reason for an economy to have balanced growth. The Harrod-Domar model suggests that the rate of economic growth depends on two things. The first one is the level of saving. Higher savings enable higher investment. And the second one is capital output ratio. A lower capital output ratio means investment is more efficient and the growth rate will be higher. Arthur Lewis 1954 dalam teorinya memberikan andaian bahawa terdapat bekalan tenaga kerja yang tidak terhad di negara-negara terbelakang dengan upah sara hidup. Pembangunan ekonomi berlaku apabila modal terkumpul akibat peralihan lebihan tenaga kerja dari sektor hidup ke sektor kapitalis. Pembentukan modal bergantung kepada lebihan kapitalis. Lebihan ini dilaburkan semula dalam aset kapitalis baharu. Pembentukan modal berlaku dan lebih banyak orang diambil bekerja daripada sektor sara hidup. Proses ini akan berterusan sehingga nisbah tenaga kerja dengan modal meningkat dan penawaran tenaga kerja menjadi tidak elastik. Okey, masalah utama adalah bagaimana proses pertumbuhan berlaku dalam ekonomi dua sektor, iaitu yang pertama, sektor tradisional dengan produktivitas rendah dan sumber tenaga kerja yang melimpah. Yang kedua, sektor moden dengan produktiviti tinggi dan sebagai sumber pengumpul modal. Pembentukan modal bergantung kepada lebihan modal. Modal dibentuk daripada keuntungan yang dihasilkan oleh kapitalis. Menurut Arthur Lewis,
Proses pertumbuhan ekonomi akan berakhir jika satu, hasil daripada pembentukan modal tidak ada lebihan tenaga kerja yang tersisa. Kedua, lebihan kapitalis berkembang dengan pesat sehingga benar-benar mengurangkan populasi di sektor sara hidup. Saya Muhammad Nofari Mimak Razi, nombor metrik 259364 dan kita akan teruskan kepada modal pertumbuhan neoklasika Solo. Teori pembangunan Solo menyatakan bahawa keseimbangan jangka pendek hasil daripada pelbagai jumlah buruh dan modal dalam fungsi pengeluaran. Teori berpendapat bahawa perubahan teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap sesebuah ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh diteruskan tanpa kemajuan teknologi. Teori menggariskan 3 faktor yang diperlukan untuk ekonomi yang semakin meningkat iaitu buruh, modal dan teknologi. Walau bagaimanapun, teori pertumbuhan Solo menjelaskan bahawa keseimbangan sementara adalah berbeza daripada keseimbangan jangka panjang yang tidak memerlukan mana-mana 3 faktor tersebut. Teori pertumbuhan ini menekankan bahawa pengumpulan modal dalam ekonomi serta bagaimana modal tersebut digunakan menentukan kadar pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hubungan antara modal dan buruh sifar ekonomi menentukan output. Akhir sekali, teknologi difikirkan dapat meningkatkan produktiviti buruh dan meningkatkan keupayaan output buruh. Oleh itu, fungsi pengeluaran teori pertumbuhan Solo digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan keseimbangan ekonomi. Fungsi tersebut ialah Y sama dengan AF kurangan KL, iaitu Y menandakan keluaran dalam negara kasar, K mewakili bahagian modal, L menerangkan jumlah buruh dan A mewakili teknologi. Kita teruskan kepada bahagian cadangan atau pendapat. Setelah meneliti ke-55 model teori ekonomi pembangunan, kami melihat teori model pertumbuhan neoklasika Solo sebagai teori yang paling sesuai untuk dipraktikkan pada masa kini. Solo memperluaskan model Herodoma dengan menambah buruh sebagai faktor nisbah pengeluaran dan output modal yang tidak ditetapkan. Perluasan ini membolehkan peningkatan intensiti modal dapat dibezakan daripada kemajuan teknologi. Solo melihat fungsi pengeluaran berkadar tetap sebagai penting kepada keputusan instabiliti dalam model Herodoma. Sebagai contoh, kita dapat melihat negara Korea Selatan menjadi sangat maju dalam sektor ekonomi yang disebabkan kemajuan teknologi yang dapat dicapai oleh negara tersebut melalui sektor perkilangan mega iaitu Samsung, di mana Samsung sangat terkenal di kalangan negara-negara lain dalam teknologi pembuatan chip elektronik. Ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuatu negara. Pada tahun 2020, kami berpendapat bahawa model pertumbuhan neoklasika Solo adalah teori yang paling baik yang boleh dipraktikkan. Hal ini diperkatakan kerana kita masih di dalam proses untuk mencapai masyarakat moden dengan teknologi yang sedang membangun. Idea lain nampaknya tidak sesuai untuk dipraktikkan pada masa sekarang kerana terdapat kontras di mana ia terhasil daripada zaman yang berbeza dan amalan serta apa yang dipraktikkan oleh kita dengan mereka adalah berbeza sama sekali. Itulah sebabnya mengapa kami berfikir model pertumbuhan neoklasika Solo adalah yang paling sesuai untuk diamalkan buat masa ini. Now we have come to the end of the presentation. I will summarize the whole presentation. Economic growth is one of the most important concepts in the global economy. The analysis of economic growth and development is co-equal with economics. The importance of it is shown by the constant development of the theories concerning economic growth during the ages. The theory shows that the change from the early development models, which depends on the homogeneous factor of production, that is, land, labor, and capital, to the current ones, which depend on the human capital growth and development. Thank you.